yang yang berbahagia Tuan Guru Besar, yang dikasihi guru-guru serta para waris sekalian. Semoga semuanya berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin mohon maaf kerana keterlambatan kita memulakan majlis ni kerana memberi peluang kepada rakan-rakan kita untuk ambil masa kan. Maklumlah hari ni hari Minggu, mungkin kita sibuk dengan susunan rumah tangga kita dan sebagainya. InsyaAllah kami akan ambil masa sikit untuk kita sama-sama mendengar taklimat ataupun pencerahan bagaimana untuk kita mengisi borang untuk kemasukan ke sekolah menengah. InsyaAllah nanti kita akan serahkan majlis kepada Puan Penyelaras. Sebelum tu, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya, kena Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis ini ataupun taklimat ini kepada penyelaras tahun 6 Mu'allimah Rabi'atul Adawiyah untuk perkongsian bersama-sama bersama dengan waris taklimat berkenaan dengan kemasukan anak-anak kita ke sekolah menengah. InsyaAllah kami akan cuba membantu sebaik mungkinlah, insyaAllah. Nanti kalau kita akan buka juga sesi soal jawab nanti lah, insyaAllah. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Mu'allimah Rabiatul. Boleh mula. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada penolong kanan HEM yang berbahagia, Tuan Guru Besar, seterusnya penolong kanan, pentadbiran dan juga guru-guru kelas yang ada bersama pada hari ini, dan yang seterusnya yang saya hormati para waris tahun 6 tahun 2022 ni. InsyaAllah saya pun baru ditakdimatkan pada hari Rabu lepas di PPD Kota Stang berkenaan dengan pengisian borang PKSK dan sebagainya lah ni. Baik, insyaAllah saya share lah setakat apa yang telah saya ditaklimatkan pada hari Rabu lepas. Baik, saya harap perkongsian hari ini kita buat santai-santai je. Kalau ada soalan apa-apa sekali lagi boleh tanya. Okey, baik. Kita mula nah. Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh nak? Okey, baik. InsyaAllah. So, kita mula. Ada lagi pun yang nak masuk? Sana. Ada yang nak masuk lagi ke? Okey, baik. Saya cerita pasal MRSM dululah yang pertama, walaupun dah tutup tarikh kemarin dan saya rasa saya dah remind dah kan tentang tarikh tutup ni. Walau bagaimanapun saya nak cerita jugalah sikit keutamaan MRSM ni kepada murid dalam golongan B40 dan M10. So untuk setakat rekod yang kami ada bermula 2018, 2017, 16, 15 tu memang ramailah murid Al-Azhar mendapat tempat di MRSM. Tapi start 2018 tu dah tak ramai. Kalau sebelum tu ada 9 orang, 10 orang dapat kan. Start 2018, dia dah mula dah tinggal 4 ke 5 orang saja murid yang ditawarkan ke MRSM. Okey, mereka ni terdiri daripada anak yatim, golongan B40 dan M40, ibu tunggal ataupun hanya salah seorang waris saja yang bekerja.
Jadi tarikh tutup dia kemarin dan semua murid walau bagaimanapun walaupun dia ikut golongan B40 dan M40 ni, semua murid yang mengisi borang akan menduduki ujian UKKM. Apa dia ujian UKKM tu? Dia ialah ujian kemasukan ke MRSM. Okey, yang seterusnya sekolah Genius Pintar. Yang ni adalah sekolah yang dikhususkan untuk murid yang genius. Murid perlu menduduki 3 ujian iaitu ujian UKM 1, UKM 2 dan UKM 3. Murid akan dinilai secara berterusan melalui Februari hingga Oktober setiap tahun. Dia ada 3 sekolah saja kat Malaysia iaitu Sekolah Genius Pintar UKM, Sekolah Genius Pintar USIM, ni untuk insaniah lah. Kemudian yang ketiga Sekolah Menengah Sains Pendang. Okey, saya cerita juga bukan sebab apa takut nanti waris isi SBP. Pasal apa dia tak boleh isi Sekolah Sains Pendang. Tengok sekolah ada kan, tapi pasal apa tak boleh isi. Sekolah Sains Pendang ni satu-satunya sekolah di Malaysia sekolah untuk murid Genius Pintar. Walau bagaimanapun pihak KPM belum buka lagi sekolah Genius Pintar ni kepada murid Al-Azhar. Murid sekolah swasta. Mereka akan start buka pada tahun depan. Baru nak start buka kepada murid sekolah swasta. Sekolah Genius Pintar. Tapi saya cerita juga sebab takut nanti waris heran pasal apa tak boleh isi Sekolah Sains Pendang tu kan. Sekolah Sains Pendang tu dia lain. Dia bukan pakai PKSK, dia kena pakai ujian UKM 1 sampai UKM 3 ni untuk masuk. Okey, seterusnya SBP dan SBPI, sekolah berasrama penuh. Dan SBP tu sekolah berasrama penuh. SBPI sekolah berasrama penuh integrasi. Apa beza dia? SBP sekolah berasrama penuh sains biasa, SBPI sekolah berasrama penuh dengan bahasa Arab, pendidikan Islam. Okey, tarikh tutup permohonan pada 30 November. Keutamaan dia juga kepada murid B40 dan M40. Okey, rekod yang kami ada, kalau 2017 tu ramai yang dapat masuk kan? Sekejap dah, saya rasa macam ada nak orang yang nak masuk. Tak ada ke? Okey. Pada 2018 tu ada 45 orang murid kita ditawarkan ke SBP dan SBPI setiap tahun. Dan mereka juga terdiri daripada anak yatim, golongan B40 dan M40, ibu tunggal ataupun salah seorang waris saja yang bekerja. Maksud dia kalau mak kerja, ayah tak kerja, ataupun kalau ayah kerja, mak tak kerja lah. Walau bagaimanapun, ada beberapa murid dari golongan T20 mendapat tempat setelah pengambilan kedua dan ketiga. Okey, yang seterusnya, dasar pengambilan dan pemilihan murid SBP yang ni daripada KPM lah. Dia keutamaan B40, cemerlang sukan, lulus PKSK dan juga murid luar bandar. Okey, ni untuk SBP dan SBPI. Okey, pakej mata pelajaran ada sains, agama ni yang SBPI tadilah. Manakala timur saya rasa belah Kedah ni tak ada. Ada 1 atau 2, saya pun tak pasti sekolah yang mana. Rasanya sekolah agama persekutuan Labu yang macam tu kot. Okey, yang seterusnya, yang ni syarat dan kriteria. Nanti saya akan share lah slide ni kan. Okey, yang ni SMKA Ulul Albab. Okey, SMKA ni dia ada 2. Dia satu borang kan, borang PKSK, tapi dia ada 4 sebenarnya kategori iaitu SBP, SBPI, SMKA Ulul Albab dan SMKA biasa. Okey. SMKA Ulul Albab ni dia terbuka kepada semua murid. Program pengajian melibatkan hafazan Al-Quran dalam tempoh 3 tahun. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu dia kena hafaz satu Quran. Okay, ada satu saja dekat Kedah iaitu SMKA Kedah. Satu di Perlis, SMKA Arau, dan satu di Pulau Pinang iaitu SMKA Abdullah Fahim di Nibung Tebal. Okey, untuk di Semakau ni sebenarnya tempat sangat terhad. Untuk rekod pada tahun lepas, pemohon yang lulus PKSK, yang mohon tu 1,000 lebih. Yang lulus PKSK 700 orang.
bila lulus PKSK kena pi ujian hafazan. Ujian hafazan tu dia nak ambil 150 orang saja. Jadi ada 550 orang lah yang tidak mendapat tempat di SMKA Ulul Albab. Okey, murid Al-Azhar yang berjaya mendapat tempat di SMKA Temua ni setiap tahun lebih kurang 5 ke 6 orang setiap tahun. Okey. Ni syarat kemasukan. Okey, dia bagi kat situ keutamaan diberikan kepada murid yang memiliki laporan pencapaian penerja KAF atau sijil ujian penilaian kelas KAFA. Namun begitu jangan risau sebab sebenarnya UP3 juga diambil kira, cuma dia tak masukkan dalam slide yang KPM punya kan. Tapi UP3 juga diambil kira, so boleh guna result UP3 tu untuk mohon SMKA Ulul Albab ni. Yang penting sebenarnya adalah lulus PKSK. Masa ujian PKSK tu mesti lulus. Dan bila dah lulus PKSK, bila nak masuk Ulul Albab ni, dia kena pi pula ujian kelayakan tahfiz. Dia kena lulus pula dengan cemerlang. Bayangkanlah 1000 lebih mohon, 700 lulus PKSK, nak ambil 150 orang kan. So sebenarnya bila murid Al-Azhar 4 ke 5 orang dapat tu pun sebenarnya banyak lah, sebab program Ulul Albab ni bukanlah program yang mudah. Saya share daripada pegawai daripada unit PKSK ni, dia kata belah Kedah ni memang waris sangat bertumpu ke SMKA Agama Kedah ni, menyebabkan ramai tak dapat tempat di SMKA berbanding di Timur SMKA Arau dengan SMKA Abdullah Fahim kan. Dekat sana tu mereka tak seramai Semekak ni. Semekak ni memang ramai sungguh. Okey. Yang seterusnya, laju ke? Boleh ikut no? Boleh follow ke? Boleh no? Okey. SMKA biasa. SMKA biasa dan SMKA Ulul Albab ni tak sama. SMKA biasa dia terbuka kepada semua murid. Program pengajian dia lebih ringan lah berbanding SMKA Ulul Albab. Murid yang ditawarkan tempat tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ni, masa sistem APDM ni di apa? Sistem pengurusan murid ni diguna pakai sepenuhnya untuk isi SMKA tahun lepas lah. Terutamanya 1-2 orang je dapat. Sebab apa? Sebab semua pakai isi Ulul Albab. Dia kata pasal apa saya pilih contoh saya tanya mereka. Pasal apa pilihan pertama SMKA Kedah. Pilihan kedua waris isi SMKA Jerlun. Contohlah saya bagi. Pilihan ketiga SMKA Yan. Pasal apa bila dah lulus PKSK sepatutnya dia terus dapat tempat di SMKA yang pilihan kedua ketiga. Tetapi tak sebenarnya. Sebab apa? Pilihan pertama tu yang paling penting. Bila dia pilih Ulul Albab, maka dia duduk dekat situ, dia dah lulus PKSK, kemudian dia pergi ambil ujian hafazan kan. Katalah dia ambil ujian hafazan tu, dia duduk di tangga ke 200. Contohlah saya bagi. Jadi dia pun ambil 150 orang. Dia menjadi simpanan di SMKA Ulul Albab di Semekak tu. Maka SMKA Jerlun pula ada orang yang jadikan SMKA Jerlun tu pilihan pertama. Contoh SMKA Jerlun yang mohon 500 orang. Kemudian yang lulus PKSK dan ditempatkan di situ 200 orang. Mereka pun ada simpanan mereka juga. Ada macam raga dah lah. Jadi pegawai nasihatkan pilihan pertama tu pilih yang memang anak kita mampu capai. Maksudnya kalau memang nak Ulul Albab, memang pastikan dia memang boleh. Akademik dia bagus, punya hafazan dia pun mantap. Kira ujian hafazan nanti memang dia akan skor lah. Yang tu memang confirm dapat. Tapi bila dia pilih SMKA Ulul Albab, tapi hafazan pun orang kata apa, miss juga kan. Bila tebuk kat mana-mana tu dia ada miss. Lepas tu dia punya akademik pun bukan sentiasa cemerlang. Jadinya dia mungkin akan jadi simpanan di Ulul Albab. Maka dia tidak akan dihantar ke pilihan kedua dan ketiga tu. Jadi situlah punca. Bila kita tengok balik, saya tanya balik sebab apa budak kita yang dapat SMKA biasa ni 1-2 orang saja. Rupa-rupanya sebab masa isi borang semua pakat pilih SMKA Agama Kedah. Jadi dekat sini berhati-hati masa isi borang, pilih yang paling yang
macam mana nak cakap, kalau betul anak kita memang cemerlang akademik dan hafazan dia bagus, boleh pilih ulul albab. Tapi kalau rasa macam tak mampu, pilih SMKA biasa. Sebab SMKA sebelum ni kita isi borang manual, jadi bolehlah mohon ulul albab Semekak, tak lepas boleh pi ulul albab Arau, tak lepas lagi boleh pi Jerlun. Kita boleh mohon macam tu masa borang manual dulu. Sekarang ni semua dengan sistem. Jadinya pilihan pertama tu adalah yang paling penting lah untuk anak kita sebenarnya. Okay. Ada waris tanya kot. Ada nak tanya ke? Puan Furah Hairi ni tanya ke tertekan? Ada soalan tak? Ada yang raise hand. Okey, boleh tanya. Saya tak nampak. Okey, teruskan. Mungkin tertekan kot. Okey, kalau nak tanya kat sini boleh tanya siap-siap. Sebab apa? Sebab saya paling risau kat sini. Sebab memang waris pakat isi SMKA Agama Kedah. Tapi bila mai masa tu, bila tak dapat, walaupun dia bukan tak dapat, kadang dia dah lulus PKSK, dia dah pi ujian hafazan, tapi tempat dia tu mungkin tempat ke 200, 250. Maka dia menjadi simpanan di situ, jadi dia tak akan dihantar ke pilihan kedua atau ketiga dia. Jadi dekat sini tu kita kena macam mana nak cakap, kena betul-betul pastikanlah kemampuan anak kita. Bukan apa, takut sayang lah kalau tak dapat di SMKA yang lain kan. Okey. Yang seterusnya, syarat kemasukan ke SMKA. Sebab saya minta murid-murid kita minta SMKA sebab SMKA dia tak ada hadkan kepada golongan B40 ke, M40 ke, T20 ke. Semua boleh minta SMKA kan. Semua orang boleh mohon SMKA. So syarat am dia budak-budak murid Al-Azhar memang dah melepasi lah syarat am kan. Okey. Syarat khusus pasal UPKK dan juga JKAF dan sebagainya tu tak ada masalah. Memang UP3 diterima dan murid kita sebenarnya ada je yang dapat ke agama persekutuan labu, sekolah agama yang lain-lain kan. So tak ada masalah pun berkaitan UPKK ni. Ni hanyalah syarat sebab sekolah SK kebanyakannya mereka ambil UPKK ni supaya jelas kat situlah untuk mereka kan. Okey. Senarai SMKA. Saya ni sekadar mencadang lah sebab saya sembang dengan pegawai bertugas hari tu. Dia kata kalau rasa nak juga anak ambil program ulul albab, tapi rasa result dia selama ni bukanlah top 10 dalam sekolah, bukan top 10 kan, boleh cuba SMKA Arau atau SMKA Syekh Abdullah Fahim. Sebab SMKA Arau dengan Syekh Abdullah Fahim ni selalu mereka kurang permintaan berbanding Agama Kedah. Agama Kedah memang ramai. Jadi kalau rasa nak juga anak ambil program ulul albab, boleh cuba SMKA Arau atau SMKA Syekh Abdullah Fahim. Okey. SMKA Syekh Abdullah Fahim tu jauh lah sikit. Dia dekat Nibong Tebal. Kalau SMKA Arau ni dekat lah sikit kan. Okey, tu saja. Yang seterusnya, yang ni URL semakan permohonan dan cetak surat nantilah. Sekejap saya akan saya akan cerita timeline dia macam mana. Nah? Okey, ni proses PKSK. Permohonan semua menggunakan platform yang sama. Apa ni, secara dalam talian menggunakan padanan modul pengurusan murid, yang tu APDM lah. Sebab tu bila kehadiran dan sebagainya kena bagi tahu guru sebab apa tak mai apa semua, sebab semua tu disimpan dalam rekod. Nah, kehadiran dalam APDM semuanya direkodkan dalam tu dan dia memang dipadankan terus dengan sistem kan. Ya. Apa slide nombor apa? Apa dia? Slide nombor 5 kan sekarang? Line nombor 5. Slide saya tak ingat dah. Tapi sekarang ni slide nombor apa? Nombor 5 ke? Slide Sat saya tengok. Mualimah sebut tajuk slide tu. Tajuk slide. Okey. Slide yang ke-14 kot. Slide ke-14 dah. Okey. Baik, proses PKSK ni pentaksiran saringan. Kita ambil sistem PKSK. Pentaksiran dalam talian secara berpusat ikut sekolah yang mereka pilih lah, dan soalan aneka pilihan dan artikulasi penulisan. Dia ada peperiksaan dia.
format peperiksaan dia ada esei, ada juga soalan aneka pilihan dan sebagainya lah. Sebenarnya murid mesti lulus PKSK. Setiap murid yang memohon akan dipanggil. Tak kira dia dapat TP3 ke, TP2 ke, TP4 ke, dalam PBD dia, semua akan dipanggil PKSK. Jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya PKSK ni lah yang paling penting untuk mereka lulus. Mesti lulus PKSK untuk mendapat penawaran ke sekolah menengah, sekolah berasrama, sekolah khusus yang dipilih lah. Okey, dilaksanakan oleh agensi masing-masing. Pemilihan dan penawaran, kalau SBP dan SBPI dia di bawah satu agensi, manakala SMKA dan SMKA Ulul Albab juga di bawah satu agensi. Jadi dia dua agensi lah masing-masing. Kan, dua agensi yang berbeza. Mereka ni lah yang akan buat pemilihan dan juga penawaran kepada murid-murid. Okey, garis masa ni adalah timeline dia. Okey, so kita sekarang berada dekat permohonan lah sampai 30 hari bulan 11. Boleh isi kalau yang Slide tak jalan. slide tak jalan. Slide tak jalan lah. Slide tak jalan. Ya, Ni ya. jalan tak? Tak jalan tak? Kak Ada kena stop buat slideshow kot. Tak boleh buat slideshow. Kena Oh ya. Ya. Allah, start. Sepot tak? Maksudnya slide Slide, slide biasa kan. Kat sini nampak lah. Ya. Start lah. Kira tak boleh nak present slide tu. Just Kak ada present screen, scroll tekan macam tu je. Kalau ni sebab window kot Sat no. Pasal window silap tadi. Sat. Sorry. Okay, ni nampak tak? Dekat proses PKSK. Ni? Kat sini nampak? Okey, nampak. Cuba baca Ni, tajuk. Cuba baca Garis tajuk. mas. Okey, boleh. Boleh dah. Okay. Okey dah. Tadi pergi buat window. Sorry, silap. Okay. Baik, garis masa pengoperasian PKSK, kita berada di 30 hari bulan 11 dah, iaitu masih boleh edit, masih boleh kemas kini. Kalau nak kemas kini, boleh kemas kini lagi lah. Maklumat, nak tukar sekolah ke apa ke, boleh lagi. Kemudian pada 15 hari bulan 12, kita dah boleh tengok dah semakan pusat PKSK. Macam yang saya bagi tahu tadi lah, semua murid yang mohon akan dipanggil untuk menjawab peperiksaan PKSK ni untuk buat pentadsiran kemasukan ke sekolah khusus ni. Semua yang isi, tak kira dia dapat PBD dia berapa pun, semua akan dapat untuk PKSK ni. Okey, kemudian pelaksanaan PKSK tingkatan 1 pada 6 hingga 16 hari bulan 2. Ini akan dipanggil lah untuk menduduki PKSK pada 6 hingga 16 hari bulan 2. Kemudian pada 24 hari bulan 3, murid akan dapat tawaran dan pendaftaran pada bulan April 2023. Tarikh untuk pendaftaran tu tak dimaklumkan lagi lah. Cuma yang ni timeline yang dia bagi kat saya lah masa pi taklimat baru ni. Okey, clear? Ada soalan ke? Mak Betul nak tanya. Ya. Kalau contoh kita masuk kita daftar tu jurulan caling, kita masuk SBP masuk, SMKA masuk, boleh ke macam tu? Boleh, tapi sebenarnya secara terus terangnya dia pun bagi tahu pilihan pertama tu saja sebenarnya yang penting. Sebab dia macam bakui tau. Dia macam bakui saya terang tadi. Bakui pilihan pertama katalah yang mohon pilihan pertama tu macam kita kata SMKA Jerlun contoh kan. Okey, SMKA Jerlun yang mohon 700 orang. Yang lulus PKSK 200 orang. Jadi 200 orang ni dah duduk dah dalam bakui SMKA Jerlun. Jadinya macam mana dia nak terima hak yang pilihan pertama tadi masuk ke pilihan kedua. Sedangkan bakui dia pun dah penuh. Clear tak? Clear.
Sebab tu lah kita duk heran pasal apa budak kita dah lulus PKSK dapat dah pergi temu duga ulul albab, pasal apa dah tak lulus di ulul albab, pasal apa tak dapat pilihan kedua atau ketiga dia kan. Rupa-rupanya pilihan kedua ketiga tu pun dah penuh bakul depa. Depa tak boleh nak terima dah pilihan yang daripada ulul albab tadi masuk. So sebab tu saya kata kalau boleh kena betul-betul pastikan tahap kita macam mana lah sebelum kita mohon tu kan. Tambahan lagi kalau mohon ulul albab lah. Risau hak tu lah sebenarnya. Okay. Ada soalan lain? Mukadimah, mungkin saya boleh berkongsi sikit lah pengalaman tahun lepas. Boleh kan? Sebenarnya kalau kita isi katakan agama, sains, contoh kalau kita SBPI tu kita kena ambil yang sama. Kalau kata kita ambil sekolah menengah sains, kita isi semua sekolah menengah sains. Kalau isi yang macam SMKA, isi SMKA. Sebab kalau sebab diorang punya bahagian ni berbeza-beza. Yang urus SMKA tu bukan SBPI. Jadi pengalaman anak saya tahun lepas bila saya isi 3 sekolah yang berbeza, SMKA, kemudian SBPI memang tak dapat. Jadi dan last kali saya buat rayuan secara bertulis lah baru dapat. Itulah sekadar perkongsian. Okey, betul lah tu. Memang macam tu jugalah yang dimaklumkan juga kepada dia kata sebenarnya pilihan pertama tu penting dan kalau boleh jangan campur-campur. Kalau nak SMKA ulul albab, 3-3 SMKA ulul albab. Kalau nak SMKA biasa, 3-3 SMKA biasa. Kalau nak SBP, 3-3 SBP. Betul tak Puan macam tu kan? Betul. Kalau nak SBPI, 3-3 SBPI. Jangan campur-campur sebab agensi pelaksana tu dia asing-asing. Dia bukan agensi yang sama. So kalau pilih nak juga ulul albab, mungkin kita boleh pilih agama Kedah, pilihan kedua agama Arab, pilihan ketiga Abdullah Fahim. Mungkin chances untuk dapat tu mungkin ada juga kan. Okey. Ada soalan lagi ke? Mukadimah. Ya. Tolong open request kok ada yang masih nak masuk lagi. Ada lagi ya? Ada request. Terima kasih Mukadimah. Okay, sama. Okey. Yang seterusnya kita pergi ke format PKSK yang ni boleh tengok saya pun taklah jelas sangat tentang format dia ni kan. Ada soalan aneka pilihan yang tu diberi 90 minit, yang tu ada subjek sains dan matematik. Kemudian esei bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kot. Saya tak pastilah yang ni, mungkin nanti ke depan siapa yang ada pengetahuan bab ni boleh share dengan saya dengan dalam grup kan. Okey. So sebenarnya anak-anak kita kena lulus PKSK. PBD macam mana pun, kalau PBD band 6 semua pun tapi PKSK tak lulus, macam tak ada makna juga sebenarnya. PBD dapat band 4, band 3, tiba-tiba PKSK score. So PKSK itulah yang akan dilihat. PBD tu cuma dia nak bawa nantilah sebagai bukti kan. Bukti pembelajaran dia saja di sekolah bila dia dah dapat sekolah menengah nanti. Macam itulah. Okey. KAA. Kita habis dah. Ada soalan lagi tak pasal SMKA dan SBP ni? Saya nak pergi ke KAA pula. Tak ada dah kot lah. Boleh saya pergi ke KAA terus nah. Okey, KAA ni adalah kelas aliran agama. Dia terbuka kepada semua murid Al-Azhar lah. Okey. Kelas aliran agama ni dia menawarkan pengajian bahasa Arab kepada murid-murid. So ada beberapa sekolah menawarkan program aliran agama di daerah Kubang Pasu ni. Yang ni yang saya tahu lah, tapi rasanya ada banyak lagi kan. Okey, antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Dia masalah murid sekolah Al-Azhar semua nak minta sekolah SMJ. Sekolah SMJ tu sebenarnya adalah sekolah kluster kecemerlangan. Jadi
bukan senang juga nak dapat. Yang ni dia tengok PBD kalau tak silap saya. PBD kena band 5 dan 6 untuk masuk ke SMKJ ni. Okey, kemudian ada Sekolah Menengah Hosba menawarkan juga kelas aliran agama, Sekolah Menengah Air Hitam, Sekolah Menengah Bandar Darul Aman. Rasa ada lagi sekolah lain saya tak recall sebab yang murid kita yang duk pi banyak 4 sekolah ni sajalah yang murid Al-Azhar duk pi kan. Mungkin ada sekolah lain nanti. Kami akan share bila borang dia dah keluar nanti. Kelas aliran agama ni pun akan diisi secara APDM juga dan kita akan maklumkanlah dalam grup apabila kelas aliran agama ni dah keluar dah dia punya apa iklan dan sebagainya. Okey, ada soalan tak berkaitan kelas aliran agama? Tak ada nak? So saya pergi ke SABK. Okay, SABK ialah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, ada 14 di negeri Kedah. Yang ni yang semua berdaftar lah kan. Dia sebab SABK. Okay, so ada 14 murid kita ramai ke tahun lepas ada 2-3 orang pergi Fauzi. Ramai pergi ke Semahi nah, Sekolah Menengah Hidayah Agama Hidayah Al-Islamiah dekat Air Hitam. So ramailah Pismahi dan juga ni Darussadah dekat Titi Besi tu. So yang ni pun boleh mohon. Dia tak boleh pilih banyak-banyak. Dia kena pilih satu je. SABK dia pilih satu je. Sebab ujian dia peperiksaan untuk masuk SABK ni hari yang sama. Jadinya satu saja isi. Kemudian kita akan dipanggil untuk temu duga dan sebagainya lah kan. Okey, seterusnya pengambilan murid SMKA, SABK dan KAA. Okey, SMKA bahagian pendidikan Islam dan Jabatan Pendidikan Negeri yang mereka ni lah yang agensi yang menguruskan. SABK lembaga pengelola sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri, mereka lah yang uruskan. Manakala KAA pula Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, yang ni depa ni lah yang uruskan. Baik, sekolah agama rakyat. Okey, sekolah agama rakyat ni ada banyak. Dekat negeri Kedah ni ada 38 buah sekolah yang boleh dimohon oleh murid. Okey, boleh ambil link dekat bawah tu untuk tengok. Sekolah agama rakyat ni sekolah swasta lah. Ada banyak sekolah swasta lah. Boleh perempuan tengok nanti dekat link tersebut kan. Boleh pilih lah sekolah mana. Okey, seterusnya Sekolah Menengah Al-Azhar. Okey, Sekolah Menengah Al-Azhar juga ada sekolah agama rakyat yang berdaftar dengan KPM. Semua murid SRAS secara automatik diterima belajar di Sekolah Menengah Al-Azhar pada tingkatan 1. Tak perlu ditemu duga lah. Kalau mai bila sekolah lain tu kena temu duga lah. Tapi untuk murid SRAS terus automatik dapatlah ke tingkatan 1 tanpa temu duga. Yuran bulanan dia 320, yuran asrama RM300. Okey, baik. Seterusnya Maktab Mahmud. Ada 13 Maktab Mahmud. Dekat negeri Kedah ni ada 13. Memang negeri Kedah adalah Maktab Mahmud. No? Ada 13. Okey, yang saya tanda warna merah tu. Itu adalah di bawah lembaga Maktab Mahmud. Di bawah lembaga Maktab Mahmud. Yang lagi 10 tu pula adalah kategori SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Walau bagaimanapun dia tetap kena isi satu borang. Walaupun dia SABK, dia tetap kena isi borang lembaga Maktab Mahmud juga. Okey, yang selalu popular ni Maktab Mahmud Al-Ustaz lah. Semua pakat tumpu ke situ kan. Okey, syarat Maktab Mahmud Al-Ustaz ni mesti cemerlang akademik, mesti cemerlang subjek diniah jugalah. Okey, satu lagi MTSD. MTSD ni dia tak popular. Tapi kalau waris yang tahu, dia tahulah Ma'had Tahfidzan Darul Aman ni sebenarnya adalah model ulul albab juga. Dan dia salah satu sekolah yang sebenarnya tersohor dekat negeri Kedah ni sebab antara sekolah yang memang bagus lah kan, boleh kata bagus. Dan budak kita pun masa tahun ada IPSR dulu dapat 6A pun belum tentu lagi dapat MTSD ni. Sebab dia sangat tengok banyak benda lah, dia tengok banyak aspek. Tahun paling ramai dapat 2018. Ada 4 ke 5 orang dapat MTSD ni. Okey, tahun 2017 seorang, 2019 seorang, tahun lepas 2020 pun seorang je dapat.
So boleh cuba kalau anak memang minat tahfiz, boleh cuba Ma'had Tahfizan Darul Aman, memang sekolah yang sangat hebat lah. Dia boleh mohon lah, nak mohon MTSD boleh mohon, nak mohon Maktab Mahmud Al-Ustaz pun boleh, nak mohon Maktab Mahmud lain pun boleh. Dia kita boleh pilih, dia ikut borang nanti tu keluar tu kita boleh isilah, kira boleh campur-campur. Tak ada masalah untuk Maktab Mahmud ni. Borang keluar nanti kami akan umum dalam grup info tahun 6 nanti. Okey, sekolah harian biasa seperti yang semua sedia maklumlah, borang kami dah edar. Okey, pihak sekolah akan berhubung dengan PPD bagi penempatan murid ke sekolah harian biasa. Semua akan dapat tempat. Siapa yang isi semua akan dapat tempat. So dia pilih sekolah mana, kalau sekolah dekat dengan rumah ke tempat kerja ke, semua akan dapat. Cuma mungkin lewat sikit, kadang lewat seminggu lah daripada budak harian biasa, sebab mereka yang harian biasa ni dia memang sekolah feeder kan. Jadi dia cepatlah sikit. Kita mungkin lambat seminggu macam tu lah, mungkin mereka dah pergi sekolah seminggu, murid Al-Azhar baru dapat tempat. Ni untuk sekolah harian biasa. Okey, ada soalan tak? Itu saja sebenarnya. Ada soalan tak? Tak ada soalan ke? Semua clear no? Nanti saya share dalam grup nah. Ya puan? Tak ada soalan no? Semua clear ke? Clear. Clear no? Okay, yang lain-lain? Clear no? Alhamdulillah. Ya. Afiq Alfa clear. Afiq Alfa clear. Clear selalu. Lagi? Saya bukan bersepos, takut sekali ramai pakai nak isi SBP tu sebab kita waris Azhar ni ramai golongan T20 kan. Jadi isi juga SBP tu risiko untuk chances tak dapat tu tinggi lah, melainkan kategori yang saya sebut tadi lah kan. So nak selamat sebenarnya isi SMKA lah, melainkan ni kan. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada no? Tak dengar apa ni maklumat semua. Apa keliruan boleh bertanya terus supaya yang lain juga jelas. Okey, boleh tanya siap-siap. Saya pun pergi hari Rabu hari tu memang tanya habis-habis lah. Bukan sebab apa, risau lah kan. Sebab tengok trend tahun lepas tu, berapa kerat je yang dapat SMKA biasa. Asal seorang je apa. Tu pun memang dia isi SMKA baling. Pilihan pertama dia SMKA baling memang dapat. Saya lepas siapa tak ada budak dapat SMKA Jerlun? Saya tanya mereka. Mereka kata sebab tak ada yang pilih SMKA Jerlun pilihan pertama. Pakai isi SMKA Agama Kedah pilihan pertama kan. Okey, tak ada soalan lah. Tak ada soalan, kita boleh tamatkan dah kot. Okey, terima kasih Mukadimah Rabiatul. Cuma saya nak nak ingatkan kembali kita sama-sama pastikan semua waris take note tarikh-tarikh penting yang anak-anak kita perlu menduduki ujian. Risau anak-anak tercicir dan sebagainya. Kalau tak mohon memang tak dapat lah. Sebab ada tahun lepas dia tidak memohon, kemudian dia tanya kenapa dia tak dapat tarikh ujian. Kan, kalau boleh kita memohon walaupun kita ada pilihan yang lain dan sebagainya. Yang kedua, untuk sekolah kita nak mohon sekolah feeder ni, sekolah harian ni, ada juga yang tak dapat dan boleh buat rayuan, borang boleh minta dengan saya. Kalau untuk ke sekolah harian biasa ni, guru kelas sahaja yang boleh memohon, sebab tu kita minta borang dan tulis kat situ kalau tak berminat, tulis tidak berminat. Kita tak nak nanti bila anak tak dapat sekolah harian biasa yang dia mohon, dia kata sebab kenapa tak dapat, kalau dia tanya kenapa tak dapat,
dia tanya PPD lah, pergi marah PPD, kami yang akan kena marah sebenarnya. Kenapa tak isi untuk murid ni? Sebab tu dekat borang tu, kalau tak berminat tulis jelas tidak berminat dan serahkan kembali kepada guru kelas supaya kami ada bahan bukti untuk hantar ke PPD. Okey, seterusnya sekiranya Tuan Puan T20 dan masih berminat dengan SMKA ataupun mana-mana SBP dan sebagainya, sebenarnya satu lagi jalan adalah menggunakan kota pengetua. Sekiranya kita ada saudara mara ke, sahabat handai ke, dengan pengetua di sekolah-sekolah terbabit, kita boleh menggunakan kota pengetua yang telah diberikan kepada pengetua. Kalau tak silap saya, dalam 5 kot setiap pengetua boleh ambil murid mana-mana yang dia suka untuk dimasukkan ke sekolah mereka lah. Itu antara jalan jugalah kalau kita ni sangat-sangat berminat lah untuk hantar anak ke sekolah yang seperti itu, tetapi kita ni tak termasuk dalam syarat. Itulah yang boleh kita bantu, insya-Allah. Apa pun nanti kita boleh bertanya, bersoal jawab. InsyaAllah mudahan penerangan yang Mukadimah Rabiatul bagi tadi jelas dan dapat membantu tuan-puan untuk meneruskan perjuangan pendidikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah kalau dapat tu, itulah rezeki yang Allah letakkan kepada mereka. Kalau yang tak dapat tu, maknanya Allah letak tempat yang terbaik dah untuk anak kita, insyaAllah. Nah. Kita ni cuma orang usaha sajalah kan, insyaAllah. Nah. Saya rasa itu saja. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Minta maaf, mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak kami. Assalamualaikum. Terima kasih Mukadimah. Okay, sama. Terima kasih juga Nah semua. Okay, jumpa lagi. Apa-apa boleh tanya Nah. Okay, sama. Sama. Okay, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.